Selamat datang ke Majlis Apresiasi Homeroom dan Co-Curriculum 2020. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merebah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Seterusnya, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu negaraku, lagu negeri Perak dan lagu amanah rakyat. Demi satu keunggulan
bangsa yang berdaulat, sebuah lambang menawan puncak jaya, perkasa di persada dunia. Obor para cendekia merentas masa hadapan, usahawan jaya pencipta bahagia, maju mara maju jaya, mara perkasa menjunjung amanah rakyat, memayungi bangsa dan negara, semangat perintis penuh yakin demi satu amanah mulia, mara perkasa menjunjung amanah rakyat, memayungi bangsa dan negara, penuh keyakinan demi satu amanah mulia. Kepekan Kuala membeli bingka, sayang pesanan terlupa sudah. Majlis bermula tirai dibuka dengan alunan madah yang indah. Bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya, kita dapat bersama-sama meraikan satu majlis dalam takwim MRSM, iaitu Majlis Apresiasi Homeroom dan Co-Curriculum MRSM Sultan Azlan Shah 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berusaha Encik Ibrahim bin Abdullah, Pengetua MRSM Sultan Azlan Shah. Yang dihormati Puan Zaliatun Azlila binti Ahmad Johari, Timbalan Pengetua Kecemerlangan Akademik. Yang dihormati Encik Hanif bin Cik Husin, Timbalan Pengetua Pembangunan Pelajar. Yang dihormati Puan Nurlia binti Musain, Timbalan Pengetua Pembangunan Bakat, ketua-ketua jabatan, guru-guru, para pelajar serta hadirin dan hadirat sekalian. Majlis ini diadakan bertujuan meraikan para pelajar yang cemerlang dalam bidang co-curriculum. Pada masa yang sama juga, majlis ini diadakan bertujuan memberi penghargaan kepada mana-mana homeroom yang menyelah dalam aktiviti dan aktif dalam pelbagai program. Tetak buluh kajang 10, laksana di titing kias ibarat. Angkat tangan jemari 10, doa di pohon biar selamat. Hadirin yang dimuliakan, majlis diteruskan dengan bacaan doa. Pihak majlis dengan sukacitanya menjemput saudara Muhammad Yuzran Syafizan bin Yaakob untuk menyempurnakan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Ya Karim, Ya Wadud, kami memanjatkan kesyukuran kepadamu ya Allah kerana mengizinkan kami untuk mengadakan majlis apresiasi homeroom dan co-curriculum MRSM Sultan Azlan Shah bagi tahun 2020. Ya Allah, Ya Fa'alul lima yurid, kami memohon kepadamu agar engkau berkati majlis ini dengan limpahan rahman dan rahimmu. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan majlis ini mendapat keredaan dan hidayahmu. Tidak lupa juga kepada para pendidik yang telah lama menyumbang khidmat dan menabur bakti mereka di maktab yang bertuah ini. Di saat ini juga, Ya Allah, kami rafakkan tangan kehambaan, mengharapkan ihsanmu agar engkau teruskan dan lanjutkan kecemerlangan yang sudah kami capai sama ada dalam bidang akademik, co-curriculum maupun aspek pembinaan sahsiah insan.
dan seterusnya menganugerahkan kepada kami kecemerlangan demi kecemerlangan yang lebih bermakna dalam pelbagai bidang pada masa akan datang. Ya Allah, Ya Ghaniyu, Ya Hamid, jadikanlah pelajar-pelajar yang menerima hadiah dan sijil penghargaan pada hari ini sebagai pelajar yang bersyukur di atas pengiktirafan ini. Dalam erti kata lain, jadikanlah mereka pelajar-pelajar yang akan sentiasa berusaha dengan gigih dan tekun untuk meningkatkan potensi dan prestasi mereka dalam bidang akademik maupun keterampilan peribadi yang luhur. Malah kami memohon kepadamu, Ya Allah, dengan penuh ketaakulan agar majlis anugerah ini akan menjadi pemangkin dan sumber inspirasi kepada pelajar-pelajar lain supaya mereka bersama-sama mengerah keringat dan mengembeling tenaga untuk mencapai kecemerlangan demi mengharumkan nama maktab ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada saudara Muhammad Yuzran Syafizan bin Yaakob atas pimpinan bacaan doa itu tadi. Semoga majlis pada hari ini diberkati Allah Subhanahu wa taala dan berjalan lancar. Hadirin sekalian, majlis seterusnya ingin menjemput Puan Nolia binti Musaid, Timbalan Pengetua Pembangunan Bakat MRSM Sultan Azlan Shah untuk menyampaikan ucapan. Yang bersaha, Encik Ibrahim bin Abdullah, Pengetua Maktab Sains Semara Sultan Azlan Shah. Yang dihormati Timbalan Pengetua Kecemerlangan Akademik Puan Zaliatul Azlillah binti Ahmad Johari, Timbalan Pengetua Pembangunan Pelajar Encik Hanif bin Cik Husin, Ketua Keterjabatan, Kaunselor, Guru-Guru dan anak-anak didik MSM Sultan Azlan Shah yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat bersua kembali meskipun hanya secara maya. Majlis Apresiasi Homeroom dan Co-Curriculum 2020 ini sememangnya telah dirancang diadakan pada Oktober 2020. Walau bagaimanapun terpaksa ditunda berikutan pandemik COVID-19 yang masih belum reda ketika itu. Majlis ini diadakan bagi menghargai sumbangan guru-guru secara amnya dan khususnya para pelajar dalam aktiviti homeroom dan co-curriculum. Pelbagai aktiviti telah disusun untuk pembangunan bakat pada pelajar pada tahun 2020. Malangnya pandemik COVID-19 yang melanda negara juga antarabangsa menyebabkan aktiviti tersebut tidak dapat jalankan secara sepenuhnya. Walau bagaimanapun, beberapa aktiviti telah kita jalankan sebelum PKP dan dalam tempoh PKP. Antaranya kejohanan olahraga MSM Sultan Azlan Shah kali keempat, kem kepimpinan, minggu aktiviti, pilihan raya Badan Wakil Pelajar dan sukan bersama Badan Wakil Pelajar. Selain itu, MSM Sultan Azlan Shah juga telah mencipta nama dalam acara-acara yang dipertandingkan di peringkat MSSD dan MSSPK 2020. Antaranya dalam acara sukan olahraga, rugby, catur, hoki, e-sport, debat dan beberapa acara yang tidak disebutkan di sini. Pertandingan secara virtual kini telah menjadi satu norma baru dalam pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan co-curriculum PAJSK. Terdapat juga pelajar-pelajar yang telah mengambil inisiatif sendiri dengan menyertai pertandingan yang dianjurkan secara virtual ketika tempoh PKP ini. Pihak maktab sangat menghargai usaha-usaha pelajar ini dan berharap agar lebih ramai pelajar mengambil kesempatan menyertai aktiviti-aktiviti secara virtual yang dianjurkan oleh MRSM atau pihak-pihak lain yang mendapat kelulusan Kementerian Pendidikan Malaysia. Itu juga dengan homeroom, perjumpaan homeroom juga telah dilaksanakan secara atas talian sepanjang PKP. Justru unit pembangunan homeroom juga telah mempelbagaikan aktiviti secara maya bagi mempereratkan hubungan homeroom. Saya percaya kejelekitan antara ahli homeroom dan penasihat homeroom banyak membantu kecemerlangan pelajar dalam akademik
dan penyesuaian diri di MRSM. Hal ini sekaligus melahirkan pelajar-pelajar yang aktif dalam pelbagai bidang dan aktiviti kurikulum maupun co-kurikulum. Akhir sekali, syabas diucapkan kepada guru-guru dan para pelajar MRSM Sultan Azlan Shah yang telah berusaha dan memberi kerjasama dalam menjayakan aktiviti homeroom juga co-kurikulum. Tahniah juga diucapkan kepada para pemenang Majlis Apresiasi Homeroom dan Co-Kurikulum 2020. Semoga majlis ini menjadi motivasi kepada para pelajar untuk kembali ke maktab pada April ini agar banyak lagi aktiviti dapat kita lakukan bersama, insya-Allah. Sekalian tahniah juga kepada ahli AJK Majlis Apresiasi Homeroom dan Co-Kurikulum 2020 atas kerjasama dalam menjayakan program ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Puan Nolia binti Musaid atas ucapan sebentar tadi. Kalau tuan pikat kenari, jangan patahkan batang jerami. Kalau tuan sebah diberi, mohon rasmikan majlis kami. Kini, pihak majlis dengan sukacitanya menjemput Encik Ibrahim bin Abdullah, Pengetua MRSM Sultan Azlan Shah untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan Majlis Apresiasi Homeroom dan Co-Kurikulum bagi sesi 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati Puan Zaliyatul Azlila binti Ahmad Johari, Timbalan Pengetua Kecemerlangan Akademik. Yang dihormati Encik Hanif bin Encik Husin, Timbalan Pengetua Pembangunan Pelajar. Yang dihormati Puan Nolia bin Musaid, Timbalan Pengetua Pembangunan Bakat, Ketua-Ketua Jabatan, Kaunselor, guru-guru dan para pelajar putra-puteri yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi kerana dengan izin dan limpahnya, akhirnya kita dapat melaksanakan Majlis Apresiasi Homeroom dan juga Co-Kurikulum MRSM Sultan Azlan Shah tahun 2020 dengan jayanya. Kali ini, program ini dapat dilaksanakan di dalam kaedah yang berbeza, iaitu dalam norma yang baharu. Suatu pengalaman baharu yang tidak terfikir oleh kita, suatu program yang terpaksa dilaksanakan secara maya. Pandemik ini bukanlah halangan atau alasan untuk kita laksanakan majlis ini. Walaupun secara maya, namun objektif untuk memberi penghargaan kepada homeroom dan co-kurikulum akhirnya tercapai. Penghargaan dan terima kasih kepada jawatankuasa program ini di bawah Timbalan Pengetua Penguasaan Bakat dan juga Timbalan Pengetua Penguasaan Pelajar yang berusaha dan bertunggu lumus untuk memastikan program ini dapat dijayakan dengan cemerlangnya. Di dalam keadaan ini, kita terpaksa bekerja dengan cara yang berbeza. Berbeza pendekatan yang perlu dilaksanakan. Contohnya, rakaman ini terpaksa dibuat lebih awal, persiapan tempat yang berbeza dan penggunaan IT yang memerlukan kepakaran dan kreativiti yang tersendiri. Sepintas lalu berkaitan program homeroom. Homeroom adalah salah satu entiti MRSM yang istimewa dan menyebabkan MRSM terbeza dari institusi pendidikan lain. Melalui homeroom, kebajikan pelajar, perkembangan pelajar daripada segi jasmani, emosi, rohani, co-kurikulum dan pencapaian akademik pelajar dapat diberikan penekanan dan diambil kisah. Berkonsepkan seorang guru bersama hampir 15 orang pelajar, guru-guru memainkan peranan penting sebagai pengganti kepada ibu bapa pelajar tersebut. Hubungan yang baik yang dibina antara guru dan pelajar mampu mengurangkan kerinduan para pelajar kepada emak, ayah dan keluarga mereka. Rakan-rakan dalam homeroom mampu juga menjadi sahabat. Malahan, keakraban yang dibina mampu menjadikan mereka seperti saudara kandung atau mungkin lebih daripada saudara kandung sendiri. Kepada guru-guru dan pelbagai panggilan seperti emak, umi, ataupun abi, abah, ayah dan sebagainya. Namun, walaupun apa jua panggilan, terimalah anak-anak pelajar ini seperti anak-anak cikgu sekalian. Semoga dengan bimbingan
yang diberikan mampu menjadikan mereka insan hebat dan terbilang pada masa hadapan, insya-Allah. Itulah bukti keakraban dan kesungguhan yang dibina atas tanggungjawab dan amanah yang diberikan kepada guru homeroom. Kepada semua guru homeroom dan jawatankuasa homeroom di bawah timbalan pengetua pengguna pelajar, ucapan penghargaan dan terima kasih atas komitmen cikgu yang tidak berbelah bahagi untuk mendidik dan membimbing anak pelajar ini menjadi yang terbaik. Sepintas lalu berkaitan co-curriculum, pandemik ini sangat memberi kesan kepada aktiviti co-curriculum. Peringkat awal PKP, kita bukan sahaja tidak mampu bersukan di luar rumah dan persekitarannya, tetapi kita juga dilarang untuk keluar rumah untuk apa jua aktiviti, termasuklah untuk bekerja. Larangan yang berterusan ini menyebabkan ramai berfikir di luar kotak untuk melakukan aktiviti fizikal demi untuk menjaga kesihatan diri dan juga kepuasan kendiri. Maka timbullah pelbagai kreativiti kaedah bersukan di rumah dengan pelbagai cara dan juga ragam. Ini menunjukkan betapa aktiviti bersukan dan beraktiviti fizikal tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan kita. Namun sekarang, alhamdulillah, setidak-tidaknya kita dibenarkan juga untuk bersukan walaupun terpaksa mematuhi SOP yang ketat. Alhamdulillah, syukur sekali lagi. Apabila pandemik ini melanda, pelbagai program co-curriculum yang kita rancang di peringkat MRSM maupun peringkat BPM serta program co-curriculum peringkat daerah maupun juga peringkat negeri terpaksa dibatalkan. Namun begitu, dilihat secara positifnya, pelbagai kaedah pertandingan secara visual ataupun alam maya muncul untuk mengisi kekosongan peluang pertandingan yang bersemuka yang dinafikan oleh angkara COVID-19 ini. Manusia menjadi lebih kreatif dan mula mengikut peredaran masa dengan persekitaran yang amat berbeza ketika dan saat ini. Pertandingan game online sangat diminati oleh semua golongan. Pertandingan debat yang turut disertai oleh MRSM SAS, pertandingan yang berkonsepkan inovasi yang disertai oleh para pelajar kita seperti Muhammad Afiq. Pertandingan larian atau berbasikal yang dilakukan secara fizikal yang memerlukan penghantaran cuma report semata-mata melalui aplikasi tertentu turut menjadi popular dewasa ini. Semua orang layak untuk menang dan menerima hadiah sekiranya menamatkan jarak dan masa yang diberikan. Akhir kalam, tahniah kepada semua penerima anugerah Majlis Apresiasi Homeroom dan Co-Curriculum. Semoga anugerah ini mendapat menjadi pemangking dan menimbulkan persaingan yang sihat untuk menjadikan MRSM Sultan Azlan Shah sebagai yang terbaik. Tahniah kepada semua pelajar yang telah mengharumkan nama MRSM Sultan Azlan Shah di dalam pelbagai bidang. Teruskanlah kehebatan anda semua. Setiap apa yang jua yang dilakukan memberi kita satu pengalaman yang amat berharga yang tidak boleh dibeli dengan wang ringgit. Gunakanlah pengalaman ini untuk mematangkan pemikiran untuk menempuh hari mendatang. Sekali lagi, terima kasih kepada semua jawatankuasa Majlis Apresiasi Homeroom dan Co-Curriculum yang berusaha merealisasikan program ini menjadi kenyataan. Terima kasih kerana tidak menjadikan pandemik ini suatu alasan untuk kita terus memberi yang terbaik. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini saya merasmikan Majlis Apresiasi Homeroom dan Co-Curriculum MRSM Sultan Azlan Shah tahun 2020. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Encik Ibrahim bin Abdullah atas ucapan sebentar tadi. Semoga intipati ucapan beliau sebentar tadi dapat menyuntik semangat dan memberi motivasi kepada kita semua, insya-Allah.
Kebaya batik berwarna merah diserikan dengan permata berlian. Tibalah masa penyampaian anugerah penerima teruja menunggu giliran. Anugerah Homeroom Terbaik Core Curriculum Tingkatan 1 Homeroom Cikgu Muhammad Sidi Afham. Tingkatan 2 Homeroom Cikgu Surizan. Tingkatan 3 Homeroom Cikgu Syawal Idham. Tingkatan 4 Cikgu Nur Fadilah. Dan tingkatan 5 Cikgu Ainur Hafizah. Presiden Homeroom Terbaik Tingkatan 1 Amsyar Rifki Homeroom Cikgu Nazura. Tingkatan 2 Amir Irfan Homeroom Cikgu Juna. Tingkatan 3 Daniel Ilham Homeroom Cikgu Umi Mariana. Tingkatan 4 Muhammad Firdaus Homeroom Cikgu Hasliza. Dan tingkatan 5 Muhammad Nur Haris Homeroom Cikgu Ainur. Homeroom Cemerlang Akademik Tingkatan 2 Homeroom Cikgu Umi Iliani. Tingkatan 3 Homeroom Cikgu Nurizan. Tingkatan 4 Cikgu Nur Hasliza. Dan tingkatan 5 Cikgu Ainur Hafizah. Homeroom Terbaik Tingkatan 1 Homeroom Cikgu Muhammad Sidi Afham. Homeroom Terbaik Tingkatan 2 Homeroom Cikgu Umi Iliani. Homeroom Terbaik Tingkatan 3 Homeroom Cikgu Nurul Hanani. Homeroom Terbaik Tingkatan 4 Homeroom Cikgu Nur Hasliza. Dan Homeroom Terbaik Tingkatan 5 Homeroom Cikgu Ainur Hafizah. Homeroom Terbaik Keseluruhan 2020 Homeroom Cikgu Ainur Hafizah. Terima kasih diucapkan kepada adik Yap Wei Han atas persembahan itu tadi. Persembahan itu tadi adalah sempurna Tahun Baru Cina dengan menggunakan instrumen tradisional masyarakat Cina, erhu, berjudul Dance of Golden Snake dan Ikan Kikik. Seterusnya, majlis diteruskan dengan penyampaian anugerah core curriculum kepada guru-guru, para pelajar dan warga MRSM Sultan Azlan Shah yang telah aktif menyertai dan memenangi pelbagai pertandingan sama ada di peringkat MARA ataupun anjuran pelbagai agensi luar. Anugerah aktif core curriculum. Kriteria aktif menyertai pertandingan atau aktiviti penerimanya adalah kelab debat, sukan kriket dan sukan rugby. Seterusnya, anugerah daya usaha. Kriteria menyertai pertandingan atau aktiviti atas daya usaha atau inisiatif sendiri. Penerima pertama, beliau telah menyertai Kuala Lumpur Engineering Science Fair KLESF International Challenge DIY Automatic Hand Sanitizer, International Stretch Competition, World Book of Records,
International Online Game Making Competition, Jota Joti 2020 Pengembaraan Digital World Scout Organization, Jota Joti Jamboree on the Air 2020 World Scout Organization, World 63rd Jamboree and World 64 Jamboree Persatuan Pengangkat Malaysia, National Stretch Competition, Cymatics Online Game Quiz Challenge 2020, pertandingan penulisan kreatif esei bahasa Inggeris Iron Superhero Challenge, pertandingan menulis esei sains 2020 MSN, pertandingan Doodle Robotics X Mosti MSN 2020, Hour of Code Minecraft Series 1 Microsoft, Hour of Code Minecraft Series 2 Facebook, pertandingan kuis cepat dan tepat anti dadah, dan pertandingan menulis esei muafakat 2020 Badan Permuafakatan Pendidikan MARA. Penerimanya ialah Muhammad Abdullah Afiq bin Asrul Izam. Seterusnya, telah menyertai pertandingan berwarna dan melukis peringkat negeri. Penerimanya ialah Nur Hazwani Hanim binti Hamdan. Seterusnya, pelajar ini telah menyertai International Karate Do. Penerimanya ialah Kartika, anak perempuan Mahagana Padi. Anugerah pencapaian terbaik Pingat Emas Peringkat Kebangsaan Sukan Rugby. Penerimanya ialah Ibrahim Adham bin Muhammad Fazli dan Muhammad Afiq bin Azhari. Pasukan olahraga mewakili Perak A ke Kejohanan Olahraga MRSM se-Malaysia. Seterusnya, pingat perak peringkat negeri Kelab E-Sport Kamarul Khairi bin Yasmin acara merentas desa, olahraga MSSPK Nur Afiq bin Nur Narzan dan Kamarul Khairi bin Yasmin. Pasukan Catur MSSPK dan pasukan kriket. Seterusnya, pingat gangsa pula adalah pasukan hoki perempuan bawah 18 mendapat naik johan MSSD. Pasukan rugby bawah 18 dengan dapat naik johan. Seterusnya, anugerah perdana co-curriculum. Kriteria diberikan kepada pelajar yang aktif dalam co-curriculum dan mendapat pengiktirafan atas pencapaian tersebut. Pernah menjadi olahragawan lelaki 18 MSSD, aktif debat, pernah menjadi pendebat terbaik, kepimpinan Badan Wakil Pelajar dan kemahiran komunikasi acara majlis. Penerimanya ialah Nur Afiq bin Nur Nazran. Anugerah pencapaian tertinggi antarabangsa 2020. Penerimanya ialah Muhammad Abdullah Afiq bin Asrul Izam. Pelajar ini telah menyertai Kuala Lumpur Engineering Science Fair KLESF International Challenge DIY Automatic Hand Sanitizer, International Stretch Competition World Book of Records, International Online Game Making Competition, Jota Joti 2020 Pengembaraan Digital World Scores Organization, Jota Joti Jamboree on the Air 2020 World Scout Organization, World 60 Jamboree, World 64 Jamboree Persatuan Pengangkat Malaysia. Seterusnya, Yap Wei Han telah menyertai International Music Competition 2020 by Sunway University. Anugerah Guru Aktif Co-Curriculum bagi kategori lelaki Encik Nik Muhammad Azlan binti Abdul Aziz. Penglibatan aktif dalam sukan kriket di peringkat maktab maupun negeri. Seterusnya, bagi kategori perempuan, Puan Nur Amini binti Muhammad Nasir, penglibatan aktif dalam bidang debat di peringkat maktab, negeri dan kebangsaan. Anugerah Staf Aktif Co-Curriculum bagi kategori lelaki, Encik Mufli Syam bin Ismail, penglibatan aktif dalam sukan kerem di peringkat jabatan dan negeri. Bagi kategori perempuan, Puan Nolia binti Musain,
penglibatan aktif dalam virtual run sepanjang tahun 2020. Pertandingan yang telah disertai oleh beliau adalah seperti London Virtual Half Marathon, Seoul Virtual Marathon, Tokyo Virtual Half Marathon, Egypt Virtual Half Marathon dan New Zealand Virtual Marathon. Seterusnya, penghargaan daripada unit core curriculum diberikan kepada kelab ataupun pasukan yang telah memberi sumbangan dalam aktiviti yang dianjurkan oleh pihak maktab atau agensi luar. Penghargaan ini diberikan kepada Badan Wakil Pelajar yang bertindak sebagai sukarelawan Gema Musikal Bonda, Kelab Petang, sukarelawan pertandingan petang anjuran angkasa, Kelab Bola Tampar, sukarelawan kejohanan bola tampar bulan kemerdekaan tertutup Marah Perak 2020, Persatuan Bulan Sabit Merah, sukarelawan kejohanan olahraga MSST Kuala Kangsar 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini saya ingin berkongsi sepanjang perkhidmatan saya, iaitu Q yang paling teruja sepanjang perkhidmatan saya. Jadi untuk makluman pelajar-pelajar sekalian, sepanjang perkhidmatan saya daripada tahun sekitar tahun 80-an sampai tahun 2000. Jadi memang logiknya memang banyaklah KQ yang pernah saya ikuti di MSM sepanjang saya berkhidmat. Jadi antaranya yang teruja saya nak kongsi ya. Yang pertama sekali bidang iaitu bidang pakaian seragam. Jadi pernah satu ketika saya menjadi penasihat Persatuan Seni Silat Gayung Pusaka Malaysia pada ketika itu di Pulau Pinang. Jadi apa yang menariknya ialah pada ketika itu saya juga terlibat sekali dengan Pertubuhan Silat Gayung Pusaka. Jadi saya sendiri juga menganggotai pertubuhan itu. Di samping saya menjalankan aktiviti pertubuhan di sekolah di MSM Balik Pulau ketika itu. Jadi apa yang menariknya, dari situ saya dapat ilmu dari segi seni membela diri, bagaimana bermula dengan senaman anak harimau dan sebagainya lah dalam seni silat gayung. Jadi di segi bawah seni silat gayung dan sebagainya lah, apa yang perlu diketahui dan sebagainya. Dan di pada situ juga saya belajar iaitu bahagian badan kita di mana bahagian yang agak sensitif, yang sekiranya seseorang itu tidak mengetahui bahagian itu, maka sekiranya dipukul ke tempat ke bahagian itu mungkin boleh menyebabkan kecederaan yang serius pada anggota badan. Itu antara yang saya dapat sepanjang saya cuba diri dengan Persatuan Seni Silat Gayung. Dan selain daripada itu saya juga dapat bersama-sama menghayati iaitu seni silat. Jadi silat gayung ni ada seni ya, jenis persilatan Melayu. Dan pada ketika itu juga saya kerap kali membawa pelajar-pelajar ke pertandingan seni silat gayung lah, di sekitar Pulau Pinang dan sampai ke Gurun di Kedah itu. Jadi itu memori saya lah, jadi agak seronok juga lah pada ketika itu. Jadi saya sekali terlibat dengan pelajar-pelajar lah pada masa itu. Itu berkaitan dengan pakaian seragam. Ada satu lagi pakaian seragam yang saya juga teruja, iaitu pergerakan pengakap pada tahun 80-an juga. Iaitu saya sebenarnya saya pernah menghadiri kursus peringkat awal Mandek Kayu peringkat 1. Kemudian saya mencubakan diri menjadi penasihat gerakan mengakap di MSM Taiping ketika itu.
dan apa yang memori saya lah yang saya masih ingat hingga hari ini, iaitu Jambore Pengakap pada ketika itu di Keruh, Melaka. Jadi selama 1 minggu saya berada di sana, memang seronoklah bersama dengan pelajar-pelajar di sana, dengan veteran dan sebagainya lah. Jadi pada ketika itu memang menyeronokkan jugalah aktiviti pengakap ni bersama dengan para pelajar. Itu dari segi apa yang menarik minat saya yang saya nak kongsikan. Kemudian berkaitan dengan kelab, berkaitan dengan kelab atau persatuan yang lain seperti persatuan, disebabkan saya ini seorang guru sains, jadi banyak terlibat dengan bidang-bidang sains seperti kelas astronomi. Jadi yang menarik kelas astronomi ialah semasa saya di Masan Langkawi dan juga di Masan Mesri, memang pada ketika itu di Masan Langkawi ada teropong yang besar CS90, dan begitu juga di Masan Mesri pun ada satu teropong besar CS90 juga. Jadi teropong itu memang sangat besar, memang sangat sesuai untuk digunakan oleh kelab astronomi. Dan juga di MRSM SAS pun ada Celestron teleskop itu, dan agak besar juga, dan harganya agak mahal, sekitar hampir 20,000, dan ada tersimpan di MRSM SAS. Dan saya ingat penggunaannya pun pada peringkat awal dulu, saya ingat sekitar tahun 2017 banyak menggunakan teleskop itu untuk pencarapan sewaktu malam yang masih SAS. Tapi sekarang ni aktiviti itu terpaksa dihentikan disebabkan COVID dan sebagainya lah sekarang ni. Jadi itu satu yang menarik minat saya lah. Dari segi kita boleh menerka angkasa lepas menggunakan teleskop astronomi. Jadi teleskop kita ni agak canggih, sama juga seperti mana teleskop yang digunakan untuk mencerap anak bulan di kalau di sini di Pantai Segari lah. Kalau di sebelah Kuala Kangsar, maka kita akan pergi ke Pantai Segari. Saya berpeluang juga pergi ke Pantai Segari untuk mencerap anak bulan. Saya tak ingat pada tahun 2017 mungkin, ataupun 2018 macam tu lah, saya tak ingat ada berpeluang. Tapi kadang saya tu waktu di Perlis dulu banyak terlibat dengan pencerapan anak bulan. Jadi bila kita buat auto setting pada kamera, pada teleskop tu, dia akan bergerak sendiri dan akan tunjuk ke mana anak bulan berada pada ketika itu. Jadi aktiviti seperti astronomi ini memberikan peluang kepada pelajar untuk penerokaan angkasa lepas begitu. Jadi ia adalah sangat sesuai untuk pelajar-pelajar sains sebenarnya. Itu. Kemudian satu lagi yang saya agak teruja juga, itu kelab RC, aeroplane ataupun kita panggil remote control aeroplane yang menggunakan minyak, iaitu aeromodeling di Perlis. Jadi saya mengikuti kursus aeromodeling yang anjuran beliau negeri Perlis. Jadi selepas itu saya buka kelab aeromodeling di MRSM Mesri, dan kami di sana MRSM Mesri ada membuat pembelian kapal terbang remote control yang menggunakan minyak, dan biasanya agak mahal kapal terbang itu, dan agak menarik. Kita boleh kontrol kapal terbang itu daripada jauh. Jadi di situlah kita akan belajar teknik-teknik menerbangkan pesawat sama seperti mana pesawat yang sebenar. Kedudukan remote control pun sama kedudukannya dengan pesawat yang sebenar tu. Jadi itu berkaitan dengan kelab-kelab yang saya teruja belajar. Selain itu kelab pina saintis. Kelab ni adalah persediaan untuk pelajar
menyediakan diri untuk pertandingan tunas saintis dan kelab mereka cipta. Jadi kita boleh mencipta pelbagai alat menggunakan teknik seperti mana yang dibuat oleh Zul Design. Seperti ketika dulu, jadi saya pun pernah berkursus dekat Zul Design di saya tak ingat, mungkin di sekitar 90 rasanya, macam tu lah, lama dah, dalam tahun 80-an juga. Lepas itu saya ke Amat Hussain Langkawi untuk buka kelab dekat cipta di sana lah. Kemudian satu lagi kelab robotik. Jadi kelab robotik ni di Amat Hussain Basri. Jadi lama saya dengan kelab robotik ni. Bermula dengan kit daripada Korea tu sampai yang terakhir sekali ialah Arduino, kit Arduino. Jadi banyak saya belajar berkaitan dengan bagaimana untuk nak programkan robot menggunakan bahasa C language ataupun C++ itu. Jadi ini agak menarik jugalah. Jadi saya juga telah membawa pelajar masuki pertandingan robotik semasa di Amat Hussain Basri. Itu lagi, selain daripada itu, satu lagi kelab yang saya agak terjal juga, iaitu kelab bahasa Thai ataupun disebut Rian Bahasa Thai. Ini kelab ini memberikan pendedahan kepada pelajar-pelajar untuk mempelajari asas bahasa Thai dari segi tulisannya dan juga dari segi verbalnya, lisannya. Jadi untuk makluman, bahasa Thai ini agak sukar disebabkan ia adalah merupakan tone language. Jadi bahasanya berdasarkan nada-nada yang berbeza. Jadi satu perkataan saja boleh berubah makna mengikut nada itu. Jadi disebabkan pada ketika itu saya di Amat Hussain Basri menjadi berhampiran dengan sepadan negara Thai. Jadi saya pun buka kelab bahasa Thai dan saya sendiri sebagai tenaga pengajar pada ketika itu. Sebab asas pembelajaran bahasa Thai saya belajar selama 1 tahun di Perlis dengan seorang guru daripada Thailand. Itu saya belajar menulis dan juga saya belajar membaca dan sebagainya. Dan prosesnya agak lama gitu. Okey, itu berkaitan dengan kelab persatuan. Kemudian dari segi sukan dan permainan ada juga yang menarik minat saya, iaitu saya pada mulanya pada tahun 90-an, sebenarnya pada tahun 80-an saya sukan yang saya paling suka ialah sukan sepak takraw dan juga sukan bola sepak. Itu yang sukan yang saya suka, dan saya lebih suka sepak takraw itu. Jadi biasanya orang Perlis memang suka lah sepak takraw, bermula dengan sepak takraw yang bulatan itu, dan juga akhirnya yang dalam court tu lah, macam tu. Kemudian dari segi sukan dan permainan, ketika di Amat Hussain Basri saya menjadi penasihat kelab bola baling. Jadi banyak penyataan dalam sukan bola baling, dan apa yang saya tertarik ialah kami bola baling itu sampai ke peringkat akhir di negeri Perlis, cuma mendapat neguhan pada atas Selangkaya. Itu yang paling teruja ketika itu. Itu bola baling. Jadi berkaitan dengan memori indah kejayaan, saya berserta dengan pelajar dalam bidang QQ. Jadi banyak juga lah memori indah dan kejayaan dalam bidang QQ ini. Antaranya adalah robotik mendapat kategori honorary
technician untuk bidang robotik. Saya ingat itu bila saya bawa pelajar saya, dan akhirnya pelajar itu dia dapat masuk pertandingan ke Singapura. Dia masih dulu itu yang agak memori indah ketika itu dalam bidang robotik. Kemudian dalam bidang tunas saintis juga lah, atau mereka cipta di masa asas pun ada juga. Saya pada tahun 2018 kalau tak silap saya, iaitu saya ada bawa beberapa orang pelajar iaitu mengikuti pertandingan di UPSI yang dianjurkan untuk peringkat negeri Perak. Jadi menggunakan kit Arduino. Jadi aplikasinya tu iaitu aplikasi kit Arduino untuk negeri Perak. Jadi kita pada ketika itu mendapat nembuhan, kita menang juga. Itu yang memori saya pada ketika itu. Seronok bila dapat kejayaan. Itu antara memori indah dalam bidang kokyo. Jadi nasihat saya kepada guru-guru dan pelajar dalam kegiatan kokyo di sekolah. Jadi kokyo ni di sekolah merupakan satu pengalaman asas yang perlu dikuasai oleh perlu didedahkan kepada pelajar-pelajar, iaitu di samping kurikulumnya ada. Jadi kokyo juga memainkan peranan yang agak penting pada ketika ini. Jadi dengan ada kokyo, kegiatan kokyo, mana kita kemesraan tu lahir di kalangan pelajar dan guru-guru, dan keseronokan tu ada. Lebih lagi apabila mendapat kejayaan dalam sesuatu pertandingan, itu merupakan satu catatan memori indah kepada kita. Jadi nasihat saya kepada cikgu-cikgu, guru-guru, kawan sekalian dan juga pelajar-pelajar, ikutilah kegiatan kokyo di sekolah sepenuhnya sehingga mendapat kejayaan, dan ikutilah semua pertandingan-pertandingan yang diadakan. Dan akhir sekali iaitu tentang manfaat kokyo kepada guru dan pelajar. Jadi banyak sebenarnya manfaat kokyo kepada guru dan pelajar, banyak sebenarnya. Di samping kurikulum, dia memberikan suatu pengalaman yang bermakna kepada pelajar, seperti apa yang saya sebut tadi, iaitu kalau kita memasuki melibatkan diri dalam pertubuhan seni silat gayung umpamanya, jadi kita tahu kadang-kadang seni mempertahankan diri, begitu juga taekwondo dan sebagainya. Kita tahu seni mempertahankan diri, dan kita tahu bagaimana senaman-senaman yang boleh menguatkan badan kita dan sebagainya, begitu. Ya. Dan ini yang agak penting sebab badan kita kena jaga, dan kita kena tahu pernafasan dan sebagainya kena jaga, sebab kita tidak mahu bila kita dah tua macam saya ni, kita dah tak, maksudnya macam-macam penyakit datang lah, macam tu, disebabkan kita tak menjaga di segi maknanya senaman dan sebagainya lah, yang asas yang perlu kita yang perlu ada pada diri kita lah, untuk menjaga kesihatan badan kita, agar bila tua pun kita masih mungkin boleh kuat lagi lah, macam tu. Itu satu. Itu dari segi kalau kita belajar biasanya belajar persilatan, dia adalah jenis-jenis tertentu untuk kekuatan anggota badan, senaman pagi dan sebagainya, begitu. Itu, dan kemudian manfaatnya lagi dari segi bidang bidang astronomi dan sebagainya, itu memang itu agak menyebabkan kita boleh maknanya di samping kita menggunakan teropong untuk mengamati angkasa lepas dan sebagainya, kita sebenarnya perlu sedar bahawa wujudnya pencipta alam ini. Jadi kita maknanya kalau kita lihat dalam
ayat dalam kitab suci Al-Quran. Allah Ta'ala fil Quranil Azim, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Jadi sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya siang dan malam, pasti ada tanda-tanda yang menunjukkan adanya pencipta alam ini bagi orang yang mempunyai mata hati untuk mematinya. Begitu. Jadi sebenarnya bila kita tengok menggunakan teropong kita pati angkasa lepas, kita agak takjub dengan apa yang ada di angkasa lepas itu. Begitu. Ada bulannya, planet-planetnya dan sebagainya. Menunjukkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Itu antara apa yang menarik begitu. Berkaitan dengan manfaat kelab robotik, ia adalah menarik sebab sekarang ni banyak menggunakan mekatronik, mechanical dan elektronik. Gabungan dua itu dipanggil mekatronik untuk memprogramkan robot, dan robot itu boleh digunakan untuk menolong kita, membantu kita melakukan kerja ikut apa yang kita programkan. Itu adalah sesuatu yang agak bermakna kepada kita. Maknanya dalam bidang robotik ini kita akan belajar satu lagi language yang dipanggil Python language yang sangat penting, yang sekarang ini di industri banyak menggunakan Python language. Jadi pelajar-pelajar pun didedahkan kepada Python language untuk programming. Sebab itu adalah biasanya sekarang ni banyak kilang-kilang dan sebagainya dari segi untuk interview pekerja-pekerja, iaitu jurutera kilang dan sebagainya, mereka akan tanya berkaitan dengan Python language, Python programming dalam Python. Kita boleh programkan robot-robot dan sebagainya menggunakan Python language. Itu dengan bahasa yang terkini. So sekarang ni teknologi sekarang ni dah makin canggih. Jadi bukan seperti dulu, jadi kita kena update lah dari segi itu. Itu sajalah apa yang saya dapat nyatakan dalam pertemuan pada kali ini. Jadi segala apa-apa kesilapan dan sebagainya saya mohon banyak maaf lah. Itu. Jadi bukan apa ini, hanya satu perkongsian antara saya dengan guru dan pelajar-pelajar mengenai bidang kurikulum yang saya ceburi di sepanjang perkhidmatan saya di MASM. Jadi saya sebenarnya telah berkhidmat di 5 buah MASM, bermula dengan MASM Taiping, kemudian MASM Balik Pulau, kemudian MASM Langkawi, dan kemudian MASM Berseri, dan akhirnya MASM SAS di sini. Jadi sepanjang perkhidmatan saya itu melebihi 30 tahun, dah lebih daripada 30 tahun sebenarnya. Jadi memang banyak pengalaman saya dan bidang QQ yang berbeza-beza banyak. Cuma bila masuk MASM SAS ni, sebab di umur saya dah makin tua, jadi QQ dari segi macam sukan dan permainan dan sebagainya tu saya tak lagi mencobakan diri, sebab biasalah saya dah tua, jadi kudrat makin kurang gitu. Jadi saya banyak tumpu kepada bahagian kelab-kelab satuan seperti sains dan sebagainya, agak ringan begitu saja. Jadi kegiatan-kegiatan yang akan mencabar seperti panjat bukit dan sebagainya memang saya tak mampu untuk sekarang ni lah, berkat umur saya yang begini sekarang. Jadi pergerakan pengakar dan sebagainya pun saya kurang mampu dah sekarang ini. Sebab itu di masa yang sah saya tak melibatkan diri dalam persatuan yang seperti itu. Cuma ada sedikit dulu lah, saya sekejap bersama dengan Ustaz Amin menjadi penasihat taekwondo di masa yang sah, itu saja. Jadi saya setakat itu sajalah apa yang saya dapat kongsi bersama-sama dengan doktor sekalian dan doktor muka sekalian dan cikgu-cikgu dan juga anak murid saya dan yang dikasihi sekalian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anugerah penghargaan khas Homeroom dan Co-Curriculum 2020. Co-Curriculum sepanjang perkhidmatan beliau di MRSM. Bagi pakaian seragam, beliau merupakan penasihat pengangkap, telah menyertai kursus manik kayu peringkat 1, mengikuti jambori pengangkap di Air Keroh Melaka. Beliau juga merupakan penasihat pertubuhan seni silat gayung pusaka sebagai ahli persatuan silat gayung pusaka di Pulau Pinang. Seterusnya, Kelab dan Persatuan, penasihat Kelab Tunas Saintis, Kelab Reka Cipta, Kelab Astronomi, Kelab RC Aeroplane Aeromodeling, Kelab Robotik dan Kelab Bahasa Thai sebagai pengajar. Bagi sukan dan permainan, beliau merupakan penasihat bola sepak, sepak takraw dan bola baling. Penerimanya ialah Encik Nazri bin Ilyas. Untuk makluman semua, persembahan multimedia ini adalah hasil suntingan daripada Encik Norik Malaysiam bin Abdul Rasid. Dengan ini berakhirlah Majlis Apresiasi Homeroom dan Co-Curriculum 2020. Setinggi-tinggi penghargaan kepada jawatan kuasa dan semua ahli terlibat dalam menjayakan program ini. Sebagai penutup bicara, terimalah dua rangkap pantun. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun maaf dipinta. Dari Kedah ke Pekansari, beli swasta di kota tinggi. Selesai sudah tugas diberi, di lain masa bersua lagi. Kini, kita akhiri majlis kita pada hari ini dengan nyanyian lagu maktab. Sekian, terima kasih.
kuasamu. Janganlah rasa malas lagi, bersama memegang terajung. Di mata rendah sains MARA, tuntut ilmu, jangan jemu. Ikrar taat setia pada guru, berdisiplin selalu. Hari ini hari mulanya, hari esok berjaya. Lengkapkan segala yang ada, kemuliaan kita segera. Di mata rendah sains MARA, tuntut ilmu, jangan jemu. Ikrar taat setia pada guru, berdisiplin selalu. Hari ini hari mulanya, hari esok berjaya. Lengkapkan segala yang ada, ke kuliah kita segera. Ke kuliah kita